Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Utsman ibnu Syahham radhiyallahu anhu, kata dia, kuntu aqudu rajulan a'ma fantahaitu ila Ikrimah fa ansha'a yuhaddithuna qal haddatsani Ibnu Abbas anna a'ma kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanat lahu ummu walad wa kana lahu minhuma ibnan wa kanat tukthirul waqi'ah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tasubbuh fayazjuruha fala tanzajir wa yanhana fala tantahi. فلما كان ذا ليلة ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت فيه فلم أصبر أن قمت إلى المغوال فوضعت في بطنها فاتكأت عليه فقتلتها فأصبحت قتيلا فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فجمع الناس وقال أنشد الله رجلا لي عليه حق فعل ما فعل إلا قام فأقبل الأعمى يتدلل فقال يا رسول الله أنا صاحبها كانت ولدي وكانت بي لطيفة رفيقة ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين ولكنها كانت تكثر الوقيع فيك وتشتمك فأنهاها فلا تنهى وأزجرها فلا تنزجر فلما كانت البارحة ذكرتك فوقعت فيك قمت إلى المغوال فوضعته في بطنها فاتكأت عليه حتى قتلتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أشهد أن دمها هدر أو كما قال hadis sahih rawahu Nasa'i. Daripada Utsman ibnu Syahham radhiyallahu anhu, kata dia, satu hari aku membawa satu orang yang buta sambil duduk berjalan. Bila sampai kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Ikrimah, Utsman ibnu Syahham ni, dia jumpa satu kawan ni buta. Dia bawa kawan buta tu berjalan-jalan, tiba-tiba dia jumpa satu orang sahabat Nabi yang bernama Ikrimah. Bila Ikrimah tengok sahabat yang buta ni, terus Ikrimah kata apa? Haddatsani Ibnu Abbas. Ikrimah kata, aku tengok kawan hak buta ni, aku teringat Abdullah Ibnu Abbas
sahabat Nabi juga. Dia pernah cerita zaman Nabi dulu ada satu orang buta. Ada kisah buta juga. Yang kita jumpa kawan-kawan, yang kawan-kawan ni kalau ada lah satu benda yang mengingatkan kita kepada benda-benda yang kita nak cerita kat orang. Kita tengok dia ni nampak muka macam orang putih sikit. Dia bawa kawan, duk makan roti canai dengan kita, tengok. Dia kata, aku tengok muka hang ni, aku teringatlah dulu, zaman sekolah dulu ada satu kawan muka macam hang. Lah ni dia ni, kata lah ni jadi orang besar. Dia duk cerita macam tu. Tuan-tuan, sahabat Nabi ni bermasyarakat. Maknanya apa? Mereka pun hidup macam kita juga. Duduk jumpa orang, sembang, jumpa orang bagi salam, makan sekali, bermasyarakat. Ini yang kata sahabat Nabi. Jadi, dia pernah cerita anna a'makan ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi dulu ada satu orang buta juga. Yang mana dia ni mempunyai satu orang isteri dan juga 2 orang anak. Cuma yang tak apa nak bagus kepada isteri dia. Cerita dia isteri dia tu. Wa kana tukfirul waqi'ah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tasubbuh. Dia bagus. Anak-anak dia bagus. Isteri dia ni pun bagus, bukan tak bagus. Cuma ada satu perangai yang tak apa nak elok yang ada pada isteri dia. Dia ni tukthirul waqi'ah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tasubbuh. Bini dia mulut ni cukup tak jaga. Mulut cukup tak jaga. Tuan-tuan, ni banyaklah masyarakat kita ni. Laki bagus, anak-anak pun bagus, bini pun bagus, rajin duk pergi mengaji ke apa semua. Cuma tu tak apa nak mau tu. Ini dia mulut, ya Allah, kata lagi panas daripada api neraka. Tu ayat tu. Api neraka pun tak bisa tahan, tak bisa jumpa pun, tapi disebut lebih panas daripada api neraka. Maknanya memang mulut puaka lah bahasa Allah ni. Jadi dia kata apa, bini dia ni tak macam mana dia jadi tak apa nak suka dekat Nabi. Kira kalau ada apa-apa isu, dia akan menghina Nabi. Apa-apa cerita duk hina Nabi, apa-apa kata kepada Nabi, apa-apa pun dia akan merendah-rendahkan Nabi. Nampak tak? Yang kata hina kepada Nabi ni. Fayazjuruha fala tanzajir. Suami dia hak buta ni, dia bila duk dengar bini duduk hingar duk kata kat Nabi ni, dia tak apa nak ambil indah sangat. Biasalah orang perempuan, kadang-kadang mungkin dia penat, kadang-kadang mungkin dia letih. Jadi menyebabkan dia akan bercakap. Sebab orang perempuan ni, di antara solusi jalan keluar menghilangkan kepenatan dia apa? Dia bercakap. Dia ceramah 12 jam tanpa henti. Kita di rumah pun tuan-tuan sekalian, kalau bini kita buat kerja daripada pagi sampai ke malam dia buat kerja tu, sambil buat kerja tu, mulut jalan. Nampak tak? Kita orang lelaki lain, kalau kita penat, sekali kita pergi duduk dekat pangkin mana-mana di luar sambil duduk kena angin, duduk sandang, lena. Yang tu cara kita. Kalau kita pun sama naik dengan dia, lebih kurang lah. Maknanya apa? Kita pun perempuan, dia pun lelaki. Lebih kurang betul lah. Kan? Kira macam tu lah. Jadi, kawan hak buta ni bila duk dengar bini dia duk hina Nabi lah apa semua, dia duk tahan lagi, dia duk sabar lagi, dia buat tak indah. Wa yanhaha falatantahi, dan dia pun dia duk larang. Sudah-sudahlah tu, janganlah duk kata. Dia duk larang dengan cara lembut. Falamma kana dha lailatin dzakaratin nabi fawaqa fihi falam asbir an aqumtu ila al-mirwal fawada'tuhu fi batniha. Dia kata kena satu hari tu, kawan hak buta ni, bila dia balik rumah, bini ni duk hingar kat dia dan juga sangkut ke Nabi, duk kata kat Nabi macam-macam. Sehinggalah dia ni, dia kata falam asbir, dia kata aku tak tahan lah ni. Aku duk pesan jangan duk kata, aku duk pesan jangan duk hina, aku duk pesan macam-macam, sabar, duk pesan, tapi benda tu duk jadi juga. Dia kata bila aku tak sabar, an qumtu ilal mirwal, dalam duk buta tu, dia duk raba-raba atas meja, dia dapat pisau. Dia pegang pisau tu, fawada'tuhu fi batniha, dia terus pitikam perut bini dia.
Ditikam teruk bini dia. Fattakatu alaih, bukan takat tikam sekali, 2-3 kali dia tikam. Dia geram, tuan-tuan sekalian. Dia dah main ke satu tahap, hang hina ni bukan hang hina orang biasa, hang hina Nabi. Hang hina Nabi berarti hang hina Allah. Yang kata Nabi ni, mulianya Nabi ni di sisi Allah. Sampai Allah Ta'ala sebut Nabi dalam Quran. Tuhan kata apa? Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala Nabi. Allah Ta'ala dan para malaikat sentiasa berselawat ke atas Nabi. Maksud dia apa? Mulia Nabi ni. Dan mulia juga Nabi ni sampai kita tiap-tiap kali semayang, di antara salah satu rukun semayang, berselawat ke atas Nabi. Dalam tahiyat kita, tuan-tuan, kita baca apa? Assalamu alaina, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang tu 2 kali kita duk baca. Tahiyat awal, tahiyat akhir. Dan nampaklah, oh, yang kata mulianya Nabi, tiba-tiba hang duk hina Nabi. Tuan-tuan, kita dengar hadis ni, kita duk, oh, apa zaman Nabi duk ada macam tu. Hari ni pun ada, dalam keadaan sengaja ataupun tidak. Bila kita duk sembang sikit, kita saja cerita. Kita kata kalau kita ikut cara Nabi ni cantik juga. Oh, dia kata nak ikut cara Nabi semua mampu ya. Kita sebab ayatnya tu. Oh, dia kata kira Nabi ya teruk. Betul nampak tak? Ayat tu. Kita tak sedar. Sebenarnya kita sudah menghina Nabi SAW. Dan kawan ni kata apa? Faqataltuha fa asbahtu qatilah. Aku bunuh dia dan aku menjadi pembunuh. Cerita ni sudah dibawa kepada Nabi SAW. Bila bawa kepada Nabi, kawan hak buta ni pun dibawa di hadapan Nabi. Jadi Nabi tanya kepada dia. Nabi kata, hang buat apa ni? Nabi kata, hang buat apa ni? Maka dia pun jawab. Dia kata, ya Rasulullah, saya ada isteri. Isteri saya ni bagus. Buat kerja rumah apa semua ni bagus. Makan pakai saya bagus. Dia jaga anak-anak saya bagus. Cuma mulut dia ni, dia rajin duk hina kamu ya Rasulullah. Saya mula-mula ni duk bagi lagi nego dengan dia. Saya duk boleh toleransi lagi dengan dia. Mungkin pasal dia tak kenal Nabi pun. Rupa-rupanya, dia memang betul nak hina Nabi. Tuan-tuan, kita ni pun, walaupun kita tak kenal Nabi pun, tuan-tuan, yang kita nak hina Nabi ni, kita kena tengok Nabi SAW tak ada langsung kalam dia duk kata ke orang. Tuan-tuan pernah dengar tak daripada kecil duk mengaji sampailah ni, ada tak ada Nabi duk maki orang, ada tak ada Nabi duk kata ke orang, ada tak ada Nabi duk suruh kita buat benda-benda jahat. Tuan-tuan buat main hadis yang menceritakan benda tu, langsung tak ada. Tiba-tiba ada orang pula hari ni pi hina Nabi, pi hina pakaian Nabi, pi hina sunnah Nabi, macam-macam benda dia duk hina. Pasal apa tuan-tuan? Yang pertama, depa ni memang tak kenal Nabi SAW. Dan yang paling penting apa tuan-tuan? Kalau tak kenal Nabi, alamat dia apa? Ni, di antara salah satu soalan malaikat mungkar dan juga nakir dalam kubur ni. Benda inilah yang akan ditanya kepada kita. Lepas kita kena tanya siapa Tuhan kita, apa agama kita, kemudian malaikat muka nakir dia akan tanya, ma kunta taqul fi hadzal rajul. Dia buat main gambaran Nabi Muhammad, dia kata hang kenal dah dia ni. Dia ni kami utuskan kepada hampa. Dia menjadi nabi kepada hampa. Dia menjadi utusan kepada hampa. Hang kenal tak kenal dia ni? Tu dia soalan. Kalau atas dunia kita tak pernah ambil tahu tentang Nabi, macam mana kita nak jawab soalan mungkar dan nakir tu? Kalau atas dunia kita pun tak tahu siapa tu Nabi, kita pula dopi hina pula Nabi. Allahu Akbar. Macam mana kita nak berhadapan dengan malaikat mungkar dan juga nakir? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kawan ni dia pergi habang dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, saya dah tak tahan dah. Satu hari dia hina sangat, saya pun tak macam mana raba-raba atas meja, tercapai satu pisau. Pisau tu saya sudah pitikam perut dah. Geram punya pasal ni. Kemudian saya tikam dia, fattakatu alai hatta qataltuha. Saya tikam dia sampai dia mati. Maka apa kata Nabi SAW? Nabi kata, ala ishhadu
anna damaha hadar. Nabi habaq kepada sahabat-sahabat yang ada sekali di situ. Nabi kata, ala ishhadu, saksikanlah wahai sahabat-sahabat sekalian, bahawasanya darah perempuan yang ditumpahkan oleh suami dia ini adalah halal ditumpahkan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, daripada hadis ni apa kita nak ambil kesimpulan? Para ulama bersepakat bahawasanya menghina Nabi SAW, hukum dia apa, tuan-tuan? Hukum dia murtad. Hina Nabi. Pasal apa? Secara akal kita boleh tengok. Kita mengucap syahadatain. Yang kata dua syahadah. Yang pertama syahadah ke atas siapa? Ke atas Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua syahadah ke atas siapa? Ke atas Nabi SAW. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahawasanya Nabi itu adalah Rasulullah. Rasul ni utusan, Rasul ni pemimpin, Rasul ni adalah orang yang buat main cerita tentang Allah kepada kita. Kita kena beriman kepada dia. Tiba-tiba kita tak beriman, kita hina dia pula. Syahadah kita sudah gelong. Bila syahadah sudah gelong, maksud dia apa, tuan-tuan? Dia boleh terkeluar daripada agama Islam, jadi murtad. Oh, jaga elok, jangan buat pelawak main. Boleh nak? Lepas ni kalau tengok orang pakai sorban, kalau tengok orang taruh janggut, tengok orang yang pakai macam mana sunnah Nabi, jangan kita duk hina. Apa dia kata janggut, nak ikut sunnah, konon sunnah apa ni, kambing punya janggut. Jangan. Aku tengok hang pakai sorban ni nampak serupa dengan sing pejabat pos. Dia pun macam tu. Jangan, tuan-tuan sekalian. Tak usah duk hina langsung, tak usah duduk melawak benda-benda yang macam tu. Benda ni bukan benda melawak. Dan yang kedua, rupa-rupanya tuan-tuan sekalian, kerana mulut, ataupun dalam peribahasa orang buat tuan saya, dia kata kerana pulut santan binasa. Dia kata, kalau ada pulutnya santan tak ada, buah deriang pun tak boleh nak jolok masuk. Kan duk makan kerin itu tak apa nak cantik ya, kan. Dan kerana mulut badan binasa. Okey. Dan yang ketiga, tuan-tuan, kalau Nabi SAW pun ada yang tak suka dekat dia, apatah lagi kita yang bukan Nabi ni. Maka waspadalah kita pada orang yang tak suka. Kalau boleh, perbaiki mana-mana kelemahan kita, supaya kelemahan itu tidak menjadi satu kesempatan kepada orang yang nak menjahanamkan kita. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Kita tahu ada orang duk attack kita ni. Kan, dalam WhatsApp group kampung ni ada, bila kita bawa peluang satu benda, sekali ada orang duk kenen, duk kata kat kita, kita bagi cadangan, ada orang duk kepak cadangan kita. Dia ni macam tak puas hati kat aku, apa pasal tau. Jadi kita pun duduk, kalau boleh muhasabah diri kita ni macam mana. Ada tak ada benda yang tak bagus yang duk ada kat kita. Takut-takut benda tak bagus itu dijadikan isu untuk nak menjahanamkan kita. Boleh faham tuan? Kita jangan tengok dia yang duduk attack kita tu, tapi kita tengok kepada diri kita. Itu lebih baik. Dan yang keempat, tuan-tuan, jangan kita sangka air yang tenang tidak ada bujang senang. Boleh faham? Maksud dia apa? Jangan duk ingat ni ada berkawan bagus ni tak attack kita. Jangan duk ingat macam tu. Dan benda ni insya-Allah kita akan hurai dalam kitab kita saat ini, tuan-tuan, yang berkaitan dengan peperangan Uhud. Tak selesai lagi. Tak selesai lagi. Kan, yang sahabat Nabi apa semua pakai duk tunggu, semua duk ingatkan depa yang 700 orang ni akan betul-betul full komitmen kepada Nabi. Depa akan bagi. Rupanya tuan-tuan, ramai yang ketika mana bila terjadinya kekalahan dalam peperangan Uhud, ramai yang meninggalkan Nabi. Maksud dia apa tuan-tuan? Jangan sangka dalam ramai-ramai ni semua yang sokong kita. Jaga elok. Bila jadi satu kekoncangan, ada yang orang melarikan diri dan ada orang yang setia kepada kita. Dan yang kelima, Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa mempersediakan orang-orang yang akan sentiasa mempertahankan agama Allah dan juga Nabi SAW sampai bila-bila. Kalau hari ini kita tak pertahankan agama Allah, kita tak pertahankan Nabi, kita tak pertahankan Allah, tuan-tuan, Tuhan ganti orang lain. Ada orang lain yang akan mempertahankan. Kalau kita tak buat kerja ni, Allah Ta'ala akan ganti orang lain. Jadi, rugi kalau kita tidak mengambil kesempatan ini. Dan yang terakhir,
andainya kita ada salah dan silap, maka bertaubatlah sebelum daripada terlambat. Mudah-mudahan mukadimah itu memberikan manfaat kepada kita insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita buka tafsir Nurul Ihsan. Tafsir Nurul Ihsan, kita duduk muka surat 141. Muka surat 141. 10 baris yang ke-10 daripada atas. Tuan kira daripada atas turun main ke bawah, nombor 10. Kuliah kita yang lalu pada 5 hari bulan 10, 2024. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Dia kata di sini qul. Tuan tengok tu qul. Qul, katakanlah olehmu. Kan? Qul ni maksud dia katakan. Macam tuan-tuan duk baca tu lah. 3 qul kita duk sebut tu. Qul huwallahu ahad. Katakan olehmu wahai Muhammad, Allah Ta'ala itu adalah satu. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan olehmu wahai Muhammad, aku berlindung dengan Tuhan Al-Falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan olehmu wahai Muhammad, aku berlindung dengan Tuhan An-Nas. Kan cerita ada macam tu. Jadi qul ni, qul ya ayyuhal kafirun. Katakan olehmu wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Jadi qul tu maksud dia apa tuan-tuan? Maksud dia katakanlah. Boleh faham? Jadi kita gunalah. Orang buat Tuan Syed ni dia bukan boleh dengar perkataan baru ni. Kan? Lagi dia kira suruh bercakap lah. Dia kata qul. Qul. Kata apa qul dia kata? Kan qul. Qul ni maksud cakap lah. Kan kita tanya apa ni tang mana nak keluar pergi apa ni? Lah kepak tang mana? Dia berdebat senyap. Qul. Kita kata qul tu. Dia qul tu. Dia ambil cangkul, dia balun kita hang nak kuih ingat dia kata qul ni cangkul lah dia kata. Mampu dah. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saja tuan-tuan sekalian, tuan-tuan nampak ketat satu macam yang muka ni apa pasal? Memang kerja depan sikit. Memang kerja tapi nampak belakang tu nampak ketat sangat tu. Memang kerja. Siang kat kawan kita duduk atas tangga apa dah. Pasal dalam kolah pun ada kan suara kepala yang badan duduk dalam kolah. Kepala dia kata nak naik tak boleh, kata duduk dalam kolah dia kata. Atas ni boleh kena ikon dia kata, dalam kolah dia kata sejuk suara kepala. Kan? Nampak tu pakai kata ayak ni. Allahu akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Baik, qul katakan olehmu, law kuntum fi buyutikum labarazal ladzi kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Yang ni tuan-tuan dalam surah Ali Imran ayat 154. Kan ayat 154 tuan-tuan boleh, siapa yang ada handphone dia boleh buka dalam mobile Quran tu, dia tengok. Kan Allah Subhanahu wa taala sebut. Apa maksud dia? Lau kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Katakan olehmu wahai Muhammad, jika ada kamu itu di dalam rumah kamu, nescaya keluar oleh mereka yang ditetap atas mereka itu mati, maka kepada tempat rebah matinya dan tiada lepas daripada mati duduk mereka itu, kerana qada Allah Ta'ala tiada boleh helah. Tuan-tuan, ayat ni maksud apa? Ayat ni nak cerita sebelum daripada tu, ketika mana sahabat-sahabat Nabi mengalami kekalahan dalam peristiwa peperangan Uhud. Sahabat Nabi, bila dia kalah, ada orang munafik. Mereka sudah kata apa tuan-tuan sekalian? Mereka kata yaqulun hal lana minal amri min syai'. Mereka kata adakah bagi kami pertolongan yang Allah Ta'ala nak bagi? Bila kita dah kalah teruk ni, pokok munafik dia sudah main peranan. Hampa kata hampa Islam. Bila hampa Islam sudah pastilah Tuhan akan tolong. Dia kata macam tu. Ni nampak ni Tuhan tak tolong pun. Allah macam mana tak tolong orang Islam ni? Dia sudah duk candek kalau bahasa kita. Dia sudah duk kenen orang-orang yang kata apa? Yang kata Islam itu adalah agama Allah. Kalau kita betul ni yang kata Islam ni agama betul, Allah Ta'ala itulah yang bagi kepada kita Islam ni, sudah pastilah dia tolong kita dalam peperangan Uhud. Pasal apa dia tak tolong? Apa pak munafik sudah main psycho. Lepas tu pak munafik ni kata lagi. Dia kata apa? Dia kata yukhfuna fi anfusikum ma la yubduna lak. Dia duk sebut dalam hati mereka ni. Dia duk main akai pemikiran mereka. Dia kata apa?
Depa kata sesungguhnya bagi engkau wahai Muhammad. Kan depa tak tahu kata Nabi Muhammad dapat wahyu daripada Allah. Depa tak tahu macam tu. Apa yang depa sembunyikan, apa yang depa cerita di belakang Nabi SAW, benda tu Tuhan tahu. Dan benda tu disampaikan kepada Nabi. Depa kata apa? Yaquluna law kana lana minal amri syai' ma qutilna hauna. Saya baca ayat sebelum daripada ni. Apa ayat tu? Depa kata apa? Depa kata kalau kita ni duduk di rumah, kita tak mati macam ni, ayat macam tu. Yang kita duduk turun ramai-ramai, turun pergi perang lah apa semua. Hang tengok berapa banyak sahabat Nabi, 70 orang sahabat Nabi, sahabat-sahabat besar Nabi yang mati dalam peperangan Uhud. Kalau duduk di rumah ni tak mati macam ni, maka itulah Allah Ta'ala buat turun ayat ni. Tuhan kata apa? Ni ayat kita baca malam ni. Tuhan kata lau kuntum fi buyutikum. Tuhan kata jangan kata di medan peperangan. Kalau hampa duduk di rumah pun, kalau ditakdirkan hampa duduk di rumah dan mati, hampa tu mati di rumah, hampa akan mati di rumah. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Maknanya apa? Hang tak boleh nak bertikai. Keluar perang ni, bila keluar perang ni, keluar perang pergi serah nyawa. Tak boleh nak bertikai. Ada orang yang keluar perang, ada yang mati, ditakdirkan Allah Ta'ala mati. Ada yang tidak mati dalam peperangan tu. Antara dia siapa tuan-tuan sekalian? Talhah ibnu Ubaidillah. Ni sahabat Nabi ni. Dia sampai Nabi kata apa? Dia ni adalah syahid yang hidup. Dia di antara 12 orang sahabat Nabi yang mempertahankan Nabi waktu semua orang pekat lari tinggalkan Nabi dalam peperangan Uhud tu. Tuan-tuan ingat dah bulan lepas kita cerita apa? Nabi SAW kenin dia ni sampai berdarah. Nabi SAW gigi dia patah terjatuh dalam lubang. Nabi SAW pipi dia ni tuan-tuan sekalian sampai terlekat. Yang kata topi besi ni pecah masuk dalam pipi dia. Seorang sahabat Malik ibnu Sinan, dia tarik dengan tangan, tarik-tarik Nabi, tak tahan, Nabi sakit. Sehingga kan Malik ibnu Sinan dia pergi tokak dengan gigi dia, dia tarik besi tu keluar, tak keluar sampai patah gigi sahabat ni. Yang kata zaman tu Nabi pula panggil ni, hak mana duk lari ni, Nabi panggil. Nabi kata, jangan duk lari, aku duk hidup lagi ni. Mereka tak peduli dah kat Nabi waktu tu, lari menyelamatkan nyawa mereka. Kecuali 12 orang sahabat, lagi dia akan cerita dalam ni. Siapa dia? Salah seorang dia Talhah Ubaidillah, ni sahabat Nabi. Sehingga kan apa tuan-tuan sekalian, tangan dia, yang kata tangan Talhah Ubaidillah, dalam riwayat kata apa? Sebanyak 70 luka yang ada di tangan dia. Pasal dia duduk tahan, orang nak bunuh Nabi, dia duduk tahan tangan dia ni, sebelah tangan dia ni. Ada kata Nabi SAW, ada riwayat kata apa? Nabi pergi cuci tangan dia, pergi perbaik tangan dia, pergi berubat tangan dia pada hari itu juga. Dan ada riwayat lain kata, dia tangan dia tu dia balik berubat di rumah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang kata orang munafik, dia kata apa? Kan dia kata kalau kita pergi ni, kita pergi bunuh diri. Mati keluar perang ni, mati mati macam tu aja. Dan Allah Taala sebut, Tuhan kata, dan jika ada kamu itu di dalam rumah sekalipun, nescaya keluar oleh mereka yang telah ditetapkan atas mereka itu akan mati. Maknanya kalau hampa duduk di rumah pun, kalau Tuhan kata mati. Pasal apa tuan-tuan sekalian? Dalam surah yang lain, dalam ayat yang lain, saya pernah baca kepada tuan-tuan. Ayat apa? Daripada suratul Nahli, ayat 70. Allah Subhanahu wa taala sebut, Tuhan kata wallahu khalaqakum summa yatawaffakum. Tuhan yang jadikan kamu dan Tuhan yang mematikan kamu. Maksud dia apa tuan-tuan? Kerja nak bagi mati ni kerja Tuhan. Kalau kita saja-saja nak bagi mati diri kita, kalau Tuhan kata tak izin, Tuhan kata tak boleh mati, bukan masa hang lagi tak mati. Baru ni tuan-tuan sekalian, tak macam mana dia kata terjatuh dekat jabatan Pulau Pinang, jatuh masuk dalam lumpur. Kan? Kereta duduk atas jabatan, tak macam mana jatuh masuk dalam lumpur ni. Jadi bomba pegang kelangkar pun pergi menyelamatkan dia ni. Jadi netizen ni biasalah. Dia kata macam mana boleh jatuh tengah duk bawa kereta, tiba-tiba kereta duk berhenti, dia keluar, lepas tu jatuh. Apa memang nak bunuh diri lah tu? Ada setengah netizen kata macam tu. Tapi kita tak tahu, kita tak mau komen lah, kita tak tahu cerita sebenar. Mana dia apa tuan-tuan? Orang hak nak mati. Kan? Dia kira nak mati. Duk tengok dah yang kata racun tikus ni. Duk minum racun tikus, tak mati pun. Lain-lain kali dia jadi tikus.
Siapa sangka tuan-tuan benda tu, dia duk ingat bagi aku ni hutang dengan banyak, duk ada atas kepala dengan apa, duit kawan hutang bayar dengan ni apa tu. Lepas tu duk nampak racun tikuih. Racun tikuih tu pula gamak tikuih, lelai kali tikuih tu senyum duk babai dah. Kan? Dia ni cerita sobangan Ibrahim pendek juga. Apa? Ibrahim pendek kan yang duduk dalam gambar tu tiba-tiba boleh terjun main keluar tu. Jadi racun tikuih tu lagu tu duk tengok dia. Oh, dia kata cantik, dia pun minum. Dia kata, aku mati dah kali. Tak mati pun. Dia duk muntah keluar buih, keluar belon ke mulut apa semua, bawa pergi hospital. Dia jadi masalah pula kepada anak beranak duk pergi tunggu dia pula. Sampai anak pun kata lah, pergi minum racun tikuih. Buat apa racun tengkorak ada belakang rumah tu. Dia kata, awak tak minum hal tu. Dia kata, pergi pi awal sikit. Kacau kami ya. Tuan-tuan, dia jadi masalah. Pasal apa tuan-tuan? Pasal hang nak mati, tapi Tuhan kata bukan masa hang lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala? Imam Syafi'i kata apa tuan-tuan? Dia kata, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lail hal ta'ishu ila al-fajr. Imam Syafi'i kata, perbanyakkan bekalan takwa. Pasal apa? Pasal kamu tak tahu bila waktu malam ni adakah kamu akan hidup pada pagi esok. Kita duk hidup waktu malam, kita tak tahu pagi esok ni kita hidup ataupun tidak. Pasal apa? Pasal kerja mati ni bukan kerja kita, kerja mati ni hak Allah Subhanahu wa taala. Fakam min arus zainuha li zawjiha. Berapa banyak pasangan pengantin mempersiapkan, memperhiaskan diri dia untuk pasangan dia. Wa qad qubidat arwahuhum lailatal qadri. Rupa-rupanya malam sebelum daripada hari pengantin tu, pasangan dia sudah menemui ajal. Oh tuan-tuan, dia kira sehari sebelum tu, pi dah. Orang kata apa, pi spa lah, pi duduk dalam orang kata tempat kuih pau dia panggil. Kan? Mandi wap tu dia kata main kuih pau. Ya, lebih suar kepala lagu tu badan nak bagi nampak, bagi seri naik pengantin lah apa semua. No isu nak menikah no. Lepas tu malam ni kira ni duk pisuar tangan ni. Suar tangan dekat orang perempuan mana tu duk lukis gambar kobra lah, lukis apa buh hinai. Kan, buh hinai apa semua ni. Sedang tuan-tuan sekalian, pukul 12 malam dapat telefon. Telefon, esok kenuri ni minta maaf banyak-banyak, kita terpaksa batai. Batai pasal apa pula? Kad semua dah bagi kat orang. Dia kata hak laki terjun Jabatan Pulau Pinang, hak masuk lumpur tadi lah. Cerita ada lagu tu. Terjun tak mati tu pasal apa? Pasal tertelan lumpur banyak. Allahu akbar. Nampak tak? Maksud dia apa? Maksud dia mati kita tak tahu. Sebab tu Imam Syafi'i kata ni, saya nak baca beri buang syair Imam Syafi'i dia. Dia kata, wa kam min sigar yurtaja tulu umrihim. Berapa banyak budak-budak yang kita duk harap dia ni boleh umur panjang. Tuan-tuan bila dapat anak, bila dapat cucu, tuan-tuan pernah fikir tak, cucu aku ni duk nampak sehari dua, nampak tak tahulah hidup kedah esok ni. Pernah fikir macam tu tak? Tak pernah. Pasal kita duk ingat apa? Dia ni waktu dilahirkan, kita duk ingat nanti dia masuk sekolah, nanti dia masuk sekolah menengah, nanti dia pergi universiti, nanti dia akan ganti kita buat bendang lah. Kita duk fikir macam tu. Rupa-rupanya waqad udkhilat arwahuhum zulmatal qabri. Tak sampai esok pun tiba-tiba Allah Ta'ala tarik nyawa dia dan dia dimasukkan ke dalam kubur pada malam kelahiran dia. Benda boleh jadi tuan. Duk teriak apa semua, lepas tu senyap tidur ke apa. Tengok pegang nampak bibir dah biru dah, nampak badan pun pasal apa ni. Duk tampak tak ada reaksi. Bawa lari pergi hospital, kepala badan. Pergi doktor cek. Doktor kata dia dah meninggal dah dalam 2 jam yang lalu. Allahu akbar. Siapa sangka yang kita duk ingat budak kecil ni akan hidup panjang. Kemudian wa kam min sahih mata min ghairi illah. Berapa banyak orang yang sihat yang mati tidak ada tanda kata dia mati. Maksud dia apa tuan-tuan? Duk ingat sihat. Duk ingat sihat dengan jogging dia tiap pagi, dengan jaga makan dia, dengan dia ni cara sihat. Rupa-rupanya mati bukan mati tak mana pun. Mati duk sandang di tiang surau. Kita duk ingat dia ni orang habis kuliah dah, tak ada lurah turun, pegang-pegang meninggal dah. Lah, duk ingat ke dia tidur? Bukan di surau ni, surau Tanzania. Kan, nak faham tu? Allahu akbar.
Bukan macam tu. Kita duk ingat macam tu. Nampak sihat apa semua ni. Tuan-tuan, berapa banyak orang hak meninggal. Bukan ada apa siapa pun. Demam 3 hari yang tu ya. Demam tak kebah, bawa pergi hospital. Lepas tu dapat telefon daripada doktor. Doktor kata minta maaf banyak-banyak. Kami dah usaha apa semua ni, tapi kami tak dapat menyelamatkan dia. Dia sudah meninggal. Kata pasal apa? Tak tahu, kira duk cek ni. Kira panas yang melampau. Bila panas melampau, dia ada satu komplikasi dalam badan. Doktor pun duk hurai kat kita. Kita pun tak tahu nak cerita macam mana. Kira duk jumpa kat orang, kita kata dia mati. Pasal apa? Kata demam. Takkan demam. Jantung tu. Tu kita lebih pada doktor tu. Jantung, dia mesti jantungnya. Walaupun dia lari kuat pun jantung, mesti jantungnya. Nampak dia bercakap. Allahu Akbar. Baik, kemudian wa kam min saqim 'asha hina min ad-dahri. Berapa banyak orang yang duk sakit, tetapi Allah Taala bagi hidup lebih lama daripada orang yang sihat. Nampak tak? Berapa banyak orang yang duk sakit ni, kira duk baca Yasin dekat dia, duk hidup lagi, Alhamdulillah. Dia pun duduk atas, orang kata apa, atas katil. Kira atas katil ni, duk tengok, apa kita kata, dia tengok siling lama tu, berasa macam nak pergi Jepang. Duk fikir macam tu. Kan? Lepas tu pula main pula, nakai-nakai ni main, dia kata, aku tengok cerita jangan pandang belakang, dia suruh buka bumbung atas, kata, biar lepas happy, kata, ingat dia belah tu raya ke? Jenis-jenis itu, Allah, tuan-tuan, berapa banyak, ini yang kita ujian ni, ujian. Yang hak sihat elok, kita nak guna dia, kita nak minta bantuan dia, kita nak dia jaga kita, tiba-tiba dia pergi dulu. Tiba-tiba tuan-tuan, hak sakit ni, yang kita nak kena jaga, yang kita nak kena bela, yang kita nak kena sabar banyak-banyak, itu ujian Tuhan nak bagi kat kita. Sebab itulah dalam surah apa? Surah Al-Mulk. Tuhan kata apa? Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan muamalah. Kami jadikan hidup dan mati itu untuk apa? Untuk nak uji kamu. Kan ni, orang-orang hak mana yang kita tu ingat dia nak mati dah ni, dia menjadi ujian kepada orang hak hidup yang nak kena jaga dah. Tuan-tuan, jaga orang sakit ni payah. Kan kita duk dengar dia bunyi, bunyi yang tu je. Ni apa? Rupanya belakang ni tuan-tuan sekalian ni. Habis dah melecang lah belakang ni. Pasal apa? Dia tak boleh nak bangkit. Duk bunyi yang tu je. Kan kita tak tahu dia nak makan ke, dia nak basuh berak ke, dia nak kencing, kita tak tahu. Kita baru gaya nak pejam, bunyi dah. Tengah malam kita kena bangkit nak pergi settle pampers dia apa semua. Ujian, tuan-tuan. Ada orang yang dia buat bekak dia ambil kapas dia buah dalam telinga. Kan habis sampai pagi esok lah. Ada orang jenis-jenis macam tu. Allahu Akbar. Siapa nak kena kita tak tahu. Habuan masing-masing. Kan saya hak cakap pandai ni pun tuan-tuan sekalian. Kalau Allah Taala nak uji, Allah Taala uji kita. Okey, sikit lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Wa kam min fata amsa wa asbaha dhahikan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Kata Imam Syafi'i. Berapa banyak budak-budak pada waktu pagi dan pada waktu petang duk bergelak. Mas minta maaf sebut tak saja, saya buat contoh di sini. Tuan-tuan mai tadi nampak budak-budak duk main gerek apa semua duk bergelak macam tu kan. Rupa-rupanya waqad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Rupanya kain kapan depan ni sudah ditenun oleh malaikat. Tuan-tuan. Kata ustaz apa kata begitu ustaz, anak saya duk main bawah. Bukan budak-budak di sini, budak-budak guak Tanzania. Siapa yang saya suka sebut Tanzania saya pun tak tahu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Panjang lagi lah, tapi tak apa, kita ambil sikit je. Jadi tuan-tuan sekalian, nak apa di sini? Yang kata mati ni, Tuhan kata apa? Tuhan kata kerana itu qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada siapa pun boleh lari daripada kematian. Nak lari pergi mana tak boleh. Tak boleh buat elak. Itu yang disebutkan oleh Allah. Wal yabtaliyallahu ma fi sudurikum. Dan perbuatan Allah Ta'ala pada peperangan Uhud itu supaya mencuba Allah Ta'ala akan barang yang di dalam hati kamu daripada ikhlas, iman berperang dan juga munafik. Maksud dia apa tuan-tuan sekalian? Allah Ta'ala jadikan kekalahan itu. Sebenarnya benda tu diatur oleh Allah. Tuhan bagi kekalahan dalam Uhud tu pasal apa? Pasal Tuhan nak mencuba, Tuhan nak bagi ujian. Siapa-siapa yang hati dia betul-betul ikhlas berperang kerana Allah ataupun kerana mencari harta ghanimah, harta yang menjadi keuntungan dalam peperangan. Sebab dia ada dua kumpulan di situ. Ada satu orang sahabat yang dia turun ni, yang kami nak apa? Kami nak syahid.
Turun ni pasal apa? Kami nak redha Allah. Kami turun perang ni pasal apa? Kerana Allah Ta'ala. Kami nak berjihad di sisi Allah. Ada satu lagi puak yang turun ni pasal apa? Pasal nak harta ghanimah. No, pasal itu ada harta perampasan daripada peperangan. Jadi ada dua puak. Dan dua ni tuan-tuan, sebenarnya bukan hanya pada zaman Nabi. Zaman kita pun sama. Kita buat apa-apa benda baik, dia ada dalam tu. Ada orang yang betul-betul ikhlas nak tolong, dan ada orang yang betul-betul mengambil kesempatan di atas pertolongan tu. Ini aku tolong hang, nanti esok-esok hang tolong aku pula. Dia nak balasan macam tu. Ada orang yang kata, aku tolong hang. Dia kata, aku nak balas apa hang tolong aku. Tak ada apa. Kebetulan aku boleh tolong, aku tolong lah. Nampak? Yang ni orang yang ikhlas. Ada orang yang tak ikhlas. Kan dia tolong-tolong pasal nak kesempatan. Jadi benda-benda macam ni Allah Ta'ala tunjuk pada zaman Nabi SAW. Dia menjadi ujian, tuan. Jadi dan ujian itu juga dia boleh tengok siapa di kalangan kita yang betul-betul ikhlas di jalan Allah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam surah Zalzalah. Tuan pernah dengar surah Zalzalah? Tuhan kata apa? Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan oleh Allah. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Terkeluarlah apa yang ada dalam bumi ni. Rupa-rupanya dalam bumi ni, bila bumi digoncangkan oleh Allah, jadi gempa bumi. Kita macam-macam benda ada dalam perut bumi yang kita tak tahu. Dia keluar main-main, dia keluar main logam, dia keluar main macam-macam, dia keluar banyak. Rupanya hasil daripada apa? Goncangan, ujian yang Tuhan bagi. Kan? Jadi tuan-tuan, kita ambil contoh macam mana. Kita ada 3 orang, 4 orang kawan kita. Ni kawan baik ni, kawan baik. Naik kereta pergi Kuala Lumpur. Tuhan bagi ujian sikit je, tayar kereta pecah. Bila tayar kereta pecah ni, kita nak tengok ni, dalam 3 orang kawan yang kita bawa ni, siapa betul-betul ni yang boleh duduk dengan kita di kala susah. Waktu senang, semua kawan. Waktu susah ni, ini yang kita kena goncang ni. Bila jadi ujian benda macam tu, kita boleh tengok siapa di antara kawan-kawan kita yang betul ikhlas dengan kita. Kita pun kata-kata ni, hang tolong Ustaz, tayar ni. Dia kata aku boleh lah, bukan tak boleh, tapi sagi tangan aku potong. Dia kata aku malas. Nampak lah, tang tu dah mula nampak kawan dah ni. Kawan ni pula, hang tak boleh tolong ke? Dia kata aku boleh lah tolong, tapi aku tak boleh. Aku kalau aku tarik, aku pegang besi, sagi aku nak jadi apa nama Parkinson. Macam-macam lah dia cerita lagu tu. Hang tak boleh tolong ke? Tanya kawan seorang ni. Dia kata aku boleh tolong. Tak apa-apa, dia tak boleh, tapi aku buat. Ni yang kata kawan ni kelas ni. Ada jenis-jenis macam tu. Bila jadi, tuan-tuan, bukan dalam kawan saja, dalam adik-beradik pun sama. Yang kata 4 orang adik-beradik dalam satu perut, keluar perut yang sama. Yang kata ujian Tuhan nak bagi apa, tuan-tuan? Ayah meninggal. Bila ayah meninggal, lepas tu ayah pula meninggalkan sebidang tanah. Yang mana tanah tu ayah dah bubuh. Nama Abang Hak Sulung. Dia dalam istilah Islam, dalam istilah fiqah, dia kata apa? Hebah. Ketika mana waktu hidup dia hebah. Dia kata tanah tu, dia kata aku bagi ke hang lah Bang Long. Pasal aku tengok hang ni kerja ni tak apa nak tetap. Adik hang yang 3 orang lagi ni, mereka pun dah ada kerja tetap. Hang saat kerja hang nampak macam tak apa nak kemai, ambil ke hang. Tuan-tuan, kita tak tahu benda tu. Tiba-tiba bila pak meninggal, barulah timbul kata ni ada tanah sebidang ni bagi dekat Abang Long ni. Kita pun mula naik angin. Kita kata belum. Tanah ada hak ayah tu. Nama hang ke? Nama aku kata. Bila ayah bagi? Mula dia naik suara dah. Dan ayah bagi dia lama dah kata. Ayah 3 tahun lepas kot sebelum ayah meninggal tu. Tak pasal apa kami tak tahu. Nampak tak dia jadi macam tu lah. Sajalah ayah kata ambil lah. Mana boleh? Dia mana boleh nak bergaduh. Kita nampak lah. Allah tak jadi goncang ni tak ada masalah. Bila digoncangkan oleh Allah, yang ni yang kata ujian. Ayyukum ahsanu amala. Tuhan nak tengok siapa yang amal kita yang bagus. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya Allah Taala kata apa? Waliyumahhisa ma fi qulubikum, dan supaya membeza barang yang di dalam hati kamu daripada iman dan juga kufur. Maksud dia apa? Bila Tuhan bagi ujian, kita boleh tengok kita duduk di mana, side yang mana. Iman ke ataupun kufur kepada Allah. Tuan-tuan, ujian sikit-sikit kita tak nampak, dia main ujian besar. Allahu Akbar. Habis keluarga yang bahagia pun bila Tuhan bagi ujian, bergaduh habis. Kan? Saya ambil ujian mak ayah sudah, tuan-tuan, mak ayah sudah. Kan? Tiba-tiba ayah kita di kampung jatuh sakit.
mak kita pun tak larat nak jaga. Jadi kita ni duduk di bandar, kita dengan bini kita. Dia kata, abang nak kena balik jaga mak lah kata. Lepas tu, bini kata, kalau abang balik duduk di kampung kami, macam mana di sini ni? Lah ni abang pilih, nak jaga mak kan, nak jaga kami di sini. Tahu ujian lah tu dia main lah. Dah lah yang tu mak aku. Sungguhlah mak abang, kami pun ni. Saya bini abang, ni anak-anak abang apa semua ni. Abang pilih yang mana? Lah macam ni lah, aku nak ambil dia buat main ke rumah ni macam mana? Buat main ke rumah, ke bandar ni macam mana? Jangan dia buat pasal. Ni 3 orang, 4 orang pun saya tak larang nak belah. Lepas tu nak belah pula tenggorak hidup. Dia pergi ke rumah kita. Tuan-tuan. Tuan-tuan nak kata apa waktu tu? Nak kata apa? Nak cegih mata kat dia? Dia kata abang cegih apa kat saya? Abang tahu tak? Abang ni kalau tak menikah dengan saya, abang bukan ada apa? Tuan-tuan nak kata apa? Tuan-tuan. Kira balik buat tuan saya jugalah. Lah kali. Kan? Tuan-tuan, kena macam tu, tak kena. Hal saya buat ni sajalah saya buat. Contoh bukan ada pun kan. Kalau ada pun wal'ayazubillah. Kita nak kata apa? Dia kata, abang tahu tak? Sebelum daripada kita menikah, abang sedang tak abang tu siapa? Abang duk kampung, duk main nyawa. Dia kata, lah ni lah abang pandai sikit. Duk naik kereta Mercedes lah. Lepas tu duk pakai baju-baju ni, baju apa nama, cap korang kedai lah apa semua ni. Abang duit daripada mana? Saya abang. Lepas tu abang nak belah mak abang kah? Lah ni abang nak pilih saya, nak pilih mak. Tuan-tuan nak kata apa waktu tu? Kalau pilih mak, kita nak kena bawa ke botol balik. Kalau pilih dia ni, korang-korang duduk di Putrajaya lah. Cerita dia duduk minum kopi Essenso lah. Kan? Tak peduli lah apa. Tak peduli. Dah pilih hak mana tu tak? Kacau jenis macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Saja saya tinggal soalan tu kepada tuan-tuan. Tuan-tuan balik duduk fikir sendiri lah betul lah. Jadi hak mana duduk ada di rumah ni. Cerita dia macam tu. Kalau duk ada di rumah tu, dialah duk pesan kat kita, abang, mak sakit tu, abang tak telefon langsung. Mak abang tu, dia pula yang lebih daripada kita. Allahu Akbar, tuan-tuan. Hak jenis macam ni, sujud syukur banyak-banyak. Sujud syukur banyak-banyak. Kan, dengar kata tadi, dalam grup duk tengok adik bubuh, mak batuk, abang tak telefon mak ke? Dia duk pesan kat kita pula. Dia kata, ada apa-apa ke mak aku ni? Kita pula duk pergi, ada apa-apa ke? Jangan buat pasal, hang tu menentu, hang tahu tak? Tak ada apa sajalah. Pasal hari tu teringat mak kata nak bagi kalung dekat saya. Rupanya ada apa? Ada sebab. Rupanya hang baik dengan mak mentua hang pun. Mau ambil kalung tu jerut leher hang. Allahu Rabbi tabarakallah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan sikit kita 2-3 minit lagi boleh nak? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu alimun bidzatis sudur, dan Allah taala itu Tuhan yang mengetahui barang yang di dalam hati, dan tiada tersembunyi atasnya sesuatu pun, dan hanya dicuba itu supaya zahir kamu pada manusia sahaja. Apa maksud dia? Yang kata dalam hati ni hanya Allah taala yang tahu. Satu, maknanya apa tuan-tuan? Kita manusia, kita tak tahu hati dia macam mana. Kita manusia hanya menghukum daripada segi zahir. Soal hati dia busuk, soal hati dia tak elok, itu bukan kerja kita. Okey, tuan-tuan kena tune lah. Kata Allah, dia turun nampak pergi surau dengan pakai kepiah putih, dengan jubah lah dengan apa. Dia kata, karut. Dia kata, pasal apa kata macam tu? Dia kata, hati dia tu sopan dengan serigala. Tahu tak? Kita kata sejak bila hang jadi wukong? Tuan-tuan kena wukong? Kan? Cerita legenda apa nama Cina yang monyet tu, dia boleh masuk dalam badan orang tu. Sejak bila hang boleh masuk pergi tengok hati dia buruk tak buruk, busuk tak busuk? Dia kata aku kenal lah dia. Tak kenal pun. Sejak bila hang pergi buka hati dia? Tak tahu. Yang tahu siapa dia? Allah Ta'ala saja. Boleh faham? Kita tengok dengan mata kasar kita, dia ni bagus, dia ni semayang, dia ni duk pergi surau. Bagus lah yang tu aja. Soal di belakang dia macam mana, apa semua di belakang kita tak tahu. Jangan kita duk pergi korek cari buat apa. Pasal bukan dapat faedah pun. Tentu boleh faham tak? Kita kena buang sifat yang macam tu. Sifat curiga kepada orang tu kita kena buang. Allahu Akbar. Jadi Tuhan abang apa? Tuhan kata, sesungguhnya aku saja yang tahu apa yang ada dalam hati apa semua ni. Maknanya apa? Kalau tuan-tuan nak kata kat orang, tuan-tuan nak benci kat orang, tuan-tuan nak hasad dengki kat orang, Tuhan dengan Allah Ta'ala saja yang tahu benda tu. Orang tak tahu. Dan dia kata apa di sini? Dia kata tiada tersembunyi di atasnya sesuatu pun. Maksud dia, tak ada siapa yang boleh lari daripada pengetahuan Allah Ta'ala. Yang ni yang dikatakan saksi bisu, tuan-tuan. Apa maksud saksi bisu ni? Saksi bisu ni benda-benda yang akan menjadi saksi. Atas dunia ni dia diam, tapi di hadapan Allah dia akan bercakap.
Antara dia apa? Hati kita. Dia akan bercakap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara dia apa lagi tuan-tuan? Tuan-tuan pernah dengar saya baca satu hadis Nabi SAW tentang kubur yang duk bercakap. Kubur duk bercakap. Ketika mana dimasukkan orang yang beriman kepada Allah, kubur kata apa? Kubur kata ahla wa marhaba. Kubur kata selamat datang, mai aku duk tunggu hang. Kubur kata macam tu. Pasal apa aku kata macam tu? Pasal apa aku sambut hang? Pasal apa aku welcome hang? Kerana hang adalah orang yang aku duk tengok selalu duk berjalan di atas aku, pergi berjalan tempat-tempat hak bagus. Rupanya kubur menjadi saksi bisu yang duk tengok kita. Kemudian bagi orang-orang yang fajir, orang yang on off, sat buat baik, sat buat jahat, orang yang tak peduli dengan dosa. Tuan-tuan, dia ni tak peduli dengan dosa, dia nak kata kat orang, dia tak peduli, biar pergi kat orang nak pasal hati, biar pergi kat mereka, dia macam tu. Dia kira buat dosa ni, dia tak berasa apa pun. Nabi SAW kata apa? Nabi kata orang yang beriman kepada Allah, ketika mana dia buat satu dosa, seolah-olah ada satu bangunan ataupun ada satu gunung yang akan hampuk atas kepala dia. Dia merasa takut macam tu. Dia buat dosa kecil, dia berasa, ya Allah, murka Tuhan ni kat aku ni. Dia berasa macam tu. Ini orang-orang yang beriman kepada Allah. Maknanya dosa tu ada kesan dalam diri dia. Tapi kalau orang-orang yang fajir, orang-orang yang dia tak apa nak kisah dengan dosa ni, Nabi kata apa? Yara dhunubahu. Ketika mana dia buat dosa, dia hanya melihat seperti mana lalat yang duk hinggap atas hidung. Jadi dia kaih macam tu je. Kita nampak tak? Tuan-tuan, lalat hinggap atas hidung kita buat apa? Kaih macam tu lah. Kita kaih pakai ke hidung kawan. Apa tu lah? Lalat pun, kawan tu pun duk kaih pakai ke hidung kawan tu. Apa tu lah? Kita tak rasa pun yang lalat tu dia umai penyakit. Ada tak tuan-tuan bila lalat hinggap di hidung tuan-tuan, tuan-tuan pergi ambil sanitizer duk pergi sembur hidung? Tak ada. Kau tuan-tuan pergi turun ke duk pergi jelum kepala dalam kolah masjid. Kita pasal apa ni? Dah ada kata lalat duk hinggap di hidung kita sagi umai penyakit, aku takutlah sagi. Tak ada, tak fikir macam tu pun. Macam itulah orang-orang yang fajir. Dia tengok dosa dia tak fikir. Allah dia kata apalah sangat dosa ni, sagi semayang lebok lah dosa, sagi selawat sikit atas Nabi, baca Quran sikit atas Nabi, selesai lah. Dia kata esok kita buat lain pula. Allah benda-benda kecil, benda boleh ejeh, yang kata dosa tu. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, orang yang macam ni macam mana kalau dia tak sempat bertaubat? Ketika mana nak masuk dalam kubur, kubur kata apa dekat dia? Kubur kata la marhaba wala ahla. Kubur kata tidak ada welcome, tidak ada selamat datang, tidak ada kesukaan kepada kamu. Pergi duduk tempat jauh-jauh. Kubur pula halau kita. Sebab tu istilah apa nama tuan-tuan? Kubur rumah kata pergi, kubur kata mari. Istilah tu alhamdulillah kita boleh terima. Pasal apa? Pasal ada tempat untuk kita dalam kubur. Yang paling kita takut ni apa? Rumah kata pergi dan kubur pun kata hampir duduk jauh-jauh. Kubur kata macam tu. Kalau kubur kata macam tu habis. Sebab kubur pun tak mau terima kita. Yang ni lah yang dikatakan saksi bisu. Pasal apa kubur tak suka kita? Pasal kubur duk tengok apa yang kita duk buat atas dia ni. Dia menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi siapa lagi saksi tuan-tuan sekalian? Saja kita bongkai sikit ni. Kiri kanan kita kiraman katibin yang duk tulis kat kita tu. Yang tuan-tuan boleh rujuk dalam suratul Kahfi ayat 49. Suratul Kahfi ayat 49. Ketika mana di bawah catatan amalan kita, kita tengok berterkejut semua benda malaikat tulis. Tak ada benda yang miss, yang malaikat terlupa nak tulis. Tak ada, semua malaikat tulis. Kemudian apa tuan-tuan sekalian? Yang kata bercakap lagi, yang kata menjadi saksi bisu. Ni apa yang ada keliling kita ni. Satu hari Nabi SAW baca dalam surah Zalzalah, yauma idzin tuhaddithu akhbaraha. Pada hari itu duk cakap, hari itu duk bagi dakwaan, hari itu duk bagi statement kepada Allah. Hari itu apa maksud dia? Nabi tanya kepada sahabat, sahabat kata kami tak tahu apa maksud dia. Nabi kata hari itu ni apa yang berkaitan dengan manusia. Ni tuan-tuan, tanah tempat kita berjalan, rumah tempat kita duduk, baju tempat kita pakai, apa lagi yang berkaitan dengan kita, semua benda ni akan bercakap di hadapan Allah. Kalau baju ni kita pakai untuk nak buat baik, baju ni akan bercakap di hadapan Allah. Dia kata, ya Allah, saya lah dia duk pakai, duk pergi surau selalu, duk semayang apa semua, baju ni bercakap. Tuan, cuma lepas pada surau, dia pergi tikam nombor ekor pula pakai saya. Jahanam. Tuan-tuan sekalian, tadi nampak bagus lah, tiba-tiba baju pergi abang lagu tu pula aman pun kita. Allahu Akbar. Kita nampak tak? Maknanya apa? Semua akan menjadi saksi. Kita nak lari pergi mana? Walaupun tak ada CCTV sekalipun, tapi saksi Tuhan itu sentiasa ada. Kemudian apa lagi? Dalam surah Yasin ayat 65. Tuan-tuan aja duduk dengar surah ni. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari itu Tuhan tutup mulut kita.
Wa tukallimuna, yang bercakap aidihim, tangan kita. Wa tashhadu arjuluhum, yang bercakap kaki-kaki kita. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang kita buat atas dunia ni. Lepas tu apa lagi yang menjadi saksi ni tuan-tuan? Dalam surah Fussilat ayat 20. Tuhan kata apa? Hatta idza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum. 3 benda lagi akan bercakap. Apa dia tuan-tuan? Yang pertama sekali, Tuhan kata telinga kita akan bercakap. Telinga kita akan bercakap di hadapan Allah. Oh, dia kata, ya Allah, saya ni dia duk guna saya, duk dengar ni, yang kata duk dengar fitnah, duk dengar benda-benda. Oh, dia duk guna saya, telinga duk bercakap. Lepas tu apa lagi bercakap? Iaitulah absaruhum, mata kita ni. Dia kata, ya Allah, ni saya ni dia duk guna, duk tengok macam-macam, duk tengok hanu, duk tengok hani. Kalau tengok benda baik, maka dia akan cerita benda baik. Lepas tu apa lagi bercakap? Wajuluduhum, jilid. Jilid ni apa maksud tuan? Kulit. Kita duk kata ni jilid berapa? Maksud dia kulit. Jilid tu dalam bahasa Arab mana dia kulit. Kulit kita akan bercakap di hadapan Allah. Dia kata, saya lah ya Allah, kata ni kulit ni duk cakap. Hari tu sekian-sekian duk, ni kulit kita akan bercakap. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang inilah yang dimaksudkan saksi-saksi bisu yang akan bercakap di hadapan Allah atas dunia daripada bisu. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina tawallaw minkum wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita berhenti dekat tu. Lepas ni kita akan masuk satu, orang kata apa, ayat yang seterusnya. Malam ni kita baca ayat Ali Imran 154. InsyaAllah lepas ni kita akan masuk surah Ali Imran ayat 155. Yang mana dalam ni tuan-tuan, Allah Ta'ala juga saja nak gezek sikit kepada tuan-tuan. Allah Ta'ala berfirman kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru. Wahai orang yang beriman, jangan kamu jadi perangai orang kafir. Dia main macam tu juga. Perangai orang kafir ni macam mana Ustaz? Antara dia apa tuan-tuan dalam ayat ni cerita apa? Perangai orang kafir dia tak boleh move on. Apa maksud move on? Ketika mana ditimpa musibah, dia tak boleh terima. Isteri meninggal, suami meninggal, tuan-tuan tak keluar pergi ke mana, kata makcik pasal apa, tak pergi surau lama. Dia kata dulu aku duk pergi dengan pakcik empa lah, dan pakcik empa tak ada, dia kata aku tak boleh buat apa dah lah ni. Lepas tu pasal apa tak makan, dia kata aku buat apa nak lalu, padahal pakcik meninggal 3 tahun dah. Sudahlah makcik, sudahlah Tuhan meninggal, memanglah meninggal, tapi aku teringatlah kat dia. Kenapa? Yang ni panggil orang kafir. Minta maaf sebut tu sekalian. Kan? Makcik, ada orang duk tunggu nak masuk Minang. Iya ke? Ya ke, cantik balik lah. Cerita jam tu duk tunggu hantu rupanya kan. Tuan-tuan pula memang tak move on lah. Kan? Ya, yang tu. Lepas tu yang kedua pula, tak dapat menerima qada Allah. Ini panggil orang kafir juga. Tak dapat terima qada Allah. Apa jadi kat kita, buruk ke baik ke, terima. Kan? Allah pasal apalah depa tu menikah lama, tak dapat anak, tiba-tiba dapat anak waktu dah 10 tahun menikah. Anak tu dalam 2 hari 3 hari meninggal. Ya Allah, awalah, jadi ulang benda tu ya. Awalah, Tuhan uji sampai tahap tu, kesianlah kat depa, dah lah tak dapat anak, merata duk pergi ambil ubat, duk pergi cerita macam tu. Yang kata tasik dayang bunting tu, dia buat balik main 8 tembayan duk main minum air ni. Kan sampai kembung perut-perut tak bunting-bunting, yang bunting jiran sebelah. Kan? Dia tak bunting jiran sebelah yang bunting. Rupanya jiran sebelah duk curi minum air dan tembayan tu. Kan? Lepas tu apa lagi? Duk salahkan qada, duk salah. Entah, itu orang kafir. Lepas tu apa lagi? Putih asa dengan rahmat Allah. Ini panggil orang kafir. Putih asa. Tuhan duk ada, yalah Tuhan duk ada pun. Takkan Tuhan tak tahu kata aku ni tak ada anak. Takkan Tuhan tak tahu aku ni bukan ada duit. Takkan Tuhan tak ada kata macam tu pula. Dia bertikai Tuhan. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita akan cerita pada bulan hadapan insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi tuan-tuan, cukup kita berhenti dekat tu. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa la. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.